Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hola amigo kepada semua penonton. Saya Raiz Azmi, seorang visual artist dan pengajar seni. Dalam video ni, saya akan mengajar cara-cara untuk melukis, mencampurkan warna dan seni collage. Tajuk pembelajaran untuk video ini adalah tone warna dan seni collage. So, apa tunggu lagi? Jom kita mulakan. Okey, baiklah. Pertama sekali, kita perlu sediakan material-material yang diperlukan. Kita mesti ada 2 kertas lukisan bersaiz A4. Saya sarankan kertas lukisan tu mestilah melebihi 160 GSM agar kualiti kertas itu lebih tebal dan tidak mudah terkoyak ataupun rosak. Seterusnya, ayo kita sediakan pensel, tisu untuk kita lap kita punya berus, dan kita perlu ada gunting untuk kita akan gunting lukisan kita sebentar lagi, dan juga kita perlu ada pinggan untuk meletakkan warna dan juga gam. Kita boleh bancuh color menggunakan pinggan ini, dan seterusnya kita akan ada cat akrilik merah, kuning, biru, hitam dan putih, dan juga biru cair. Seterusnya kita kena ada berus yang sedikit besar dan juga berus yang kecil untuk kita gunakan berus kecil ini bagi ruangan yang sedikit kecil. Selepas itu, kita perlu sediakan gam PVA bersama satu berus khas untuk menyapu ataupun meratakan gam itu. So, berus ini khas untuk gam PVA sahaja, ya? Jangan lupa air di dalam bekas agar berus-berus kita tidak mudah rosak ataupun keras sekiranya digunakan. Jangan lupa pembaris untuk kita lukis garisan lurus nanti. Anda semua pasti ada kertas-kertas surat khabar maupun majalah lama yang ingin anda buang. Nanti dulu, jangan buang semua. Kita boleh guna balik. Apa orang kata tu? Kita semula. Nanti saya ajar apa kegunaan kertas-kertas terbuang ni. Okey, kalau semua material semua dah ada, ayo kita mulakan. Tapi, kalau rasa tak nak meja tu kotor, disarankan untuk alas dengan apa jua jenis alas meja yang sesuai. Okey, kita kena pastikan kertas kita itu melintang, bukan menegak, ya. Okey, so kertas yang ni kita letak tepi dulu. Sekarang ni kita nak tengok kelebaran dan ketinggian cawan dan mangkuk itu tadi. So anggaran lebih kurang 10 cm tinggi, 14 lebar. Dan untuk cawan pula, estimation dia lebih kurang 11 cm lebar, 11 cm tinggi. So anggarannya sebegitu. Jika anda ingin buat lebih panjang ataupun lebih pendek, tidak menjadi masalah. Alright, so sekarang ni kita akan start dengan lukis cawan. So, cawan ni kita kena bear in our mind that warna cerah akan berada di belah kanan dan semakin gelap ke kiri, dan terbalik pula di bahagian dalam cawan itu, di mana yang cerah akan berada di kiri dan semakin gelap ke kanan. Baiklah, so pertama sekali kita akan lukis rupa cawan. Caranya mudah sangat. Kita lukis bujur di bahagian atas, tapi pastikan rupa bujur kita tu sama rata ataupun balance. Kemudian buat garisan menurun mulai kiri atas ke tengah. Begitu juga di kanan atas, ya. Selepas itu, jangan lupa cantumkan garisan itu dengan garisan yang melengkung. Sekarang, ayo kita buat jalur mengikut bentukan cawan ini. Jika ia melengkung sebegini, kita akan ikut garisan luarnya, okey? Jadi kalau kita tengok kat sini, sepatutnya di bahagian tengah akan menjadi lurus, di bahagian kanan akan menjadi melengkung ke kanan sebegini. Okey, so pastikan mengikut bentuk yang sebenar. Sekarang, tibalah masa untuk kita melukis mangkuk. Mudah saja, kita akan lukis hampir serupa dengan cawan tadi, cuma kita lebarkan lagi rupa bujur itu. Kemudian, kita juga perlu melukis jalur-jalur agar dapat kita masukkan tone warna yang berbeza pada subjek mangkuk dan cawan itu tadi. Tips untuk lukisan ini, jika anda mempunyai line yang salah, anda juga boleh padam, jangan risau. Bagi saya, anda boleh
lukis dahulu, lakar saja dulu dengan line yang agak free ataupun secara rawak. Yang penting anda mendapat line yang ingin anda cari setelah anda jumpa garisan yang anda perlukan, dan anda boleh pekatkan dengan tekanan yang lebih kuat. Dengan itu, barulah kita dapat lihat garisan-garisan untuk kita warnakan nanti. Okey? Okey, sekarang mari saya ajarkan cara-cara mencampurkan warna. Ayuh, kita mulakan dengan ton cerah hingga ke gelap. Kita akan warnakan cawan ini dengan ton warna biru. Jadi, macam mana nak buat warna cerah ya? Senang je. Lebihkan warna putih dan sedikitkan warna biru cerah. Baiklah, tipsnya. Untuk memberi ton warna yang cerah, lebihkan warna putih, sedikit warna biru cerah. Untuk memberi ton warna yang lebih gelap, anda perlu lebihkan warna gelap. Sebagai contoh, biru gelap dicampurkan dengan sedikit warna hitam mengikut kesesuaian. Jadi, apabila warna biru cerah itu telah dicampurkan di atas pinggan warna, jadi moleklah kita untuk memasukkan warna itu dimulai dengan bahagian kanan badan cawan itu. Untuk bahagian dalam cawan pula, kita mulakan ton cerah dari kiri. Ada satu tips untuk memegang berus ya. Jika kita memegang berus dengan lebih dekat dengan berus itu, kita lebih mudah untuk mengawal kita punya pergerakan berus. Jika kita memegang sedikit jauh, bila tangan kita jauh daripada berus, ia lebih sesuai untuk palitan yang kasar. Seterusnya, kita akan masukkan warna yang sedikit gelap daripada warna yang pertama tadi. Macam mana Oh, mudah je. Dengan hanya menambah sedikit warna biru gelap kepada warna biru yang pertama tadi. Begitulah prosesnya hingga anda mendapat kegelapan yang maksimum di jalur yang terakhir. Jadi, untuk tips untuk mendapatkan warna yang lebih gelap untuk biru yang gelap, sebelum ini saya menggunakan biru dan putih, dan sekarang saya menggunakan biru cerah dengan putih juga, tapi dengan kadar yang sedikit untuk yang putih itu ya. Dan seterusnya, untuk lebihkan gelap, saya tambah biru gelap supaya ia lebih mendapat kegelapan tona yang lebih gelap dari yang sebelumnya. Ingat, jika kita ingin mendapatkan tona warna yang estetik, hendaklah pastikan setiap jalur yang kita buat itu berbeza warna. Jadi, untuk memudahkan anda mewarna, saya juga ada tips untuk kita rotate the paper while we are painting. So, kita pusing-pusingkan paper itu mengikut kesesuaian tangan kita agar kita mudah untuk memasukkan warna yang kita ingini. Dan juga sering membasuh berus ataupun bertukar berus jika kita ingin ke warna yang lain, kerana itu lebih memudahkan anda untuk mendapatkan warna yang tepat. Sebab kadang-kala berus yang kita telah gunakan akan memberi warna yang berbeza dan warna yang agak sama dengan sebelumnya. Baik, setelah cawan itu telah diwarnai dengan ton warna yang berbeza, maka tibalah masa kita untuk kita fokus pada subjek mangkuk yang telah kita lukis tadi. Kita akan warnakan mangkuk ini dengan ton warna merah ke kuning. Okey. Jadi, kita perlukan warna putih, kuning, merah dan hitam. Tipsnya, untuk memberi ton warna yang lebih cerah, lebihkan warna putih dan sedikit warna kuning. Untuk memberi ton warna yang lebih gelap, anda perlu lebihkan warna yang gelap. Sebagai contoh, warna merah dicampurkan sedikit dengan warna hitam mengikut kesesuaian.
Selalunya warna hitam ni kita gunakan sewaktu jalur yang hampir hujung-hujung. Okey? Kita mulakan dengan warna kuning cerah, iaitu kuning campur dengan putih. Seterusnya, ton warna itu semakin gelap di bahagian kiri mangkuk dengan menambah warna merah mengikut kadar yang sesuai. Ingat, bila kita beralih ke jalur yang lain, pastikan warna itu berubah dan bukan ton warna yang sama seperti sebelumnya. Okey? Okey, bagi tips untuk berus ataupun warna akrilik, kita perlukan air yang sedikit dan warna yang banyak. Okey, jika kita menggunakan air yang banyak, kadang-kala warna itu agak boleh meleleh dan tidak sepadu yang kita boleh lihat sekarang. Okey. Okey, jika kita telah selesai dengan ton warna dua subjek utama kita tu, sekarang kita boleh ambil kertas lukisan yang belum kita gunakan tadi. Ambil balik. Baiklah, sebelum tu kita kena bahagikan kertas A4 kita dengan dua bahagian. Macam mana? Kita pastikan kertas kita melintang dan kemudian kita lipat dua dan kita picit sedikit di belah kiri dan belah kanan sebegini. Dengan itu kita nampak jalur yang di tengah hasil cubitan kita tadi. Dengan itu, kita ambil pembaris, kita garis di tengah itu. Okey? Agar ia menjadi panduan bahawa bahagian atas kita akan fokus pada kertas hitam, manakala bahagian bawah adalah warna putih. Okey, ingat tak? Tadi saya dikatakan berkenaan surat khabar lama dan majalah-majalah yang mungkin anda semua ingat nak buang. Tunggu dulu, jangan buang. Kita boleh hiasi latar belakang karya kita tu dengan cebisan-cebisan kertas ini. Kita perlu koyakkan cebisan-cebisan kertas itu dalam anggaran besar sedikit je dari ibu jari kita di dalam kuantiti yang banyak. Okey? Simpan di dalam fikiran kita yang kita akan bahagikan cebisan kertas ini kepada dua warna. Pertama, kita kumpulkan cebisan yang berwarna putih. Kedua, kita kumpulkan cebisan yang berwarna hitam. Sekarang, sapukan gam PVA tadi di bahagian yang kita mahu lekat. Tips saya, cari bahagian yang lurus di kertas itu, kemudian letakkan di atas garisan melintang yang kita telah lukis tadi. Ini bagi menunjukkan kekemasan teknik kolaj kita. Seterusnya, lekat saja cebisan kertas itu secara rawak. Lekat je, supaya warna kertas lukisan yang asal ditutup rapi. Sekarang, jom kita beralih kepada dua subjek yang kita dah colourkan tadi. Oh ya, di bahagian tangkai cawan itu, bolehlah kita membuat sedikit lubang yang kecil dahulu agar mudah untuk kita mengguntingnya menggunakan gunting yang kecil. Oh ya, setelah proses collage kita telah selesai, pusingkan kertas collage tadi, ambil gunting untuk kita kemaskan di hujung kertas kita tadi. Setelah latar belakang teknik collage kita telah kering, letakkan gam di bahagian belakang dua subjek tadi, kemudian lekatkan kedua-duanya mengikut komposisi kesukaan anda. Beginilah rupanya setelah selesai. Diharap dengan video itu tadi sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam memahami apa itu ton warna dan seni collage. So, dengan itu jangan lupa untuk follow Instagram saya Rais Azmi 93 dan Temu Studio MY untuk mengikuti perkembangan saya dan juga rakan-rakan saya di dalam Temu Studio. So, itu sahaja untuk video kali ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Cendana dan semua tim yang terlibat dalam menjayakan seni untuk semua. Dengan itu, terima kasih dan adios amigos.